Selamat malam, saudara-saudari, salam sejahtera. Selamat datang ke episod ulung kalinya kita buat kisah kanser. Nama saya Dr. Murali Karim dan saya adalah pengarah Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia. Jadi sebab first time kita buat benda ni, saya kira adalah baik kalau kita buat pengenalan sikit tentang apa gunanya kisah kanser ni. So kisah kanser ni sebenarnya senang je. Banyak daripada isu yang kita sering bincangkan dari segi kanser, maklumat yang keluar, kajian yang keluar semua dalam bahasa Inggeris. Dan seringkali bila kita terangkan susah untuk orang faham satu, yang keduanya sebab bahasa, lagi satu, yang keduanya bahasa saintifik. So bila begini kadang-kadang orang mudah keliru, orang mudah terpedaya dengan ajaran yang bukan-bukan, maklumat yang bukan-bukan dan kadang-kadang terikut-ikut dengan rawatan yang bukan-bukan berkaitan dengan kanser. Kesudahannya menjejaskan semua orang termasuk kami perawat kanser dan juga anda sebagai pesakit dan keluarga serta penjaga orang-orang yang hidup dengan kanser. Jadi kami di Persatuan Kanser Kebangsaan berkeputusan mari kita tackle benda ni dengan kita sediakan satu ruang cara alternatif. Satu saluran di mana kita boleh berbincang mengenai kanser dalam bahasa yang senang, mudah dan tidak formal. So kami mengharapkan benda ni akan sampai kepada semua golongan masyarakat dan kesudahannya juga boleh menjadi satu sumber untuk saudara-saudari sekalian mendapat maklumat yang diperlukan mengenai kanser. Mengapa Februari? Mengapa hari ini kita orang nak start? Senang je sebab bulan ni 4 bulan Februari yang lepas adalah Hari Kanser Sedunia. Dan setiap Hari Kanser Sedunia kita cuba melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang menambahkan atau memperkukuhkan lagi perkhidmatan yang kami sediakan. Jadi tahun ni, inilah dia. Di antara benda yang kita nak buat. Kita buat dalam bahasa Malaysia. So dalam kisah kanser ni pasal apa? Kita setakat ni lah pada versionnya ni kita keluarkan 3 segmen. Segmen pertama adalah meletup. Meletup, apa ke bendanya meletup? Meletup ini adalah segmen yang membincangkan sesuatu isu yang baru dalam kanser. Ubat baru ke, rawatan yang baru ke, teknik pembedahan yang baru ke. So of course pada kala-kala yang awal ni nampak satu muka boring je lah, saya je lah. Tapi saya berharap dalam sesi-sesi yang akan datang kita akan membawa pakar-pakar lain yang turut boleh sampel, duduk bersama, santai, memaklumkan kepada perempuan, bercerita, memberikan maklumat yang boleh kita fahami bersama. So itu segmen pertama, meletup. Segmen yang kedua adalah jangan kelentong beg. Jangan kelentong beg ni, sorry aku tak ada studio yang canggih macam TV3 kawan ni. Jangan kelentong beg ni senang je. Jangan kelentong beg adalah bila kita memecahkan mitos yang banyak mengenai kanser. Setiap sesi kita cuba cari satu mitos, satu maklumat palsu yang sedang tersebar dan kita cuba betulkan tanggapan yang saudara-saudari ada mengenai perkara ini. Dan yang ketiga, sesi yang saya kira akan popular dan orang-orang paling suka, korang tanya, kita jawab. Jadi semasa sesi ini, dalam segmen yang terakhir kami akan buka talian message Facebook yang sebab tengah FB Live ni, and then saudara-saudari tanyalah apa yang hendak ditanyakan. Saya akan cuba sedaya upaya menjawab apa yang saya boleh dalam otak yang limited ni. Apa yang maklumat yang ada, saya janji saya akan share. Tetapi janji yang saya juga buat adalah kita pastikan semua jawapan anda terjawab. Kalau saya tak tahu, saya akan dapat maklumat dari pakar. Kita akan dapat dan kita akan huraikan bersama, kita akan kongsi bersama. So itulah tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, kisah kanser. Jadi malam ni saya mulakan dengan topik yang kira hangatlah, panas sekarang. Jadi segmen kita meletup adalah tidak lain dan tidak bukan mengenai vaksin. Vaksin dan vaksin COVID-19 dan pesakit kanser. Ambil atau tidak. Jadi saya kira macam soalan ni pun dah macam kontroversi sikit lah. Jadi bolehlah kita mula mengupas apa yang kontroversi mengenai vaksin COVID-19, vaksin COVID-19 ni dan
pesakit kanser. Seperti yang kita tahu, semalam Tan Sri, Datuk Sri Dr. Nur Hisham, pengarah Kementerian Kesihatan, telah pun mengambil vaksin. Beliau telah didahului oleh Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan beberapa pegawai perubatan yang lain. Kita sekarang akan mula memberikan vaksin kepada semua rakyat jelata. Dalam fasa 1 ni, kita nak berikan kepada frontliners. Dan saya kira dalam masa yang paling singkat akan sampai kepada fasa yang kedua, mereka yang berumur lebih daripada 65 dan juga mereka yang memerlukan penjagaan yang lebih rapi. Dan kumpulan ini, golongan ini mungkin termasuk juga pesakit kanser. Sebenarnya Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan telah pun memberi kepastian bahawa memang pesakit kanser akan masuk dalam golongan ini lah. Jadi tak perlu risau. Tapi sekarang apa yang kita tengok, banyak orang risau. Banyak orang yang takut. Banyak orang yang fikir nak ambil ke tak nak. Benda ni selamat ke tidak. Jadi kita harap dalam segmen meletup malam ni, kita boleh huraikan sedikit, mengupas sedikit maklumat yang sedia ada supaya tuan-tuan perempuan dapat pencerahan lebih baik. Moga-moga dapat memahami dengan lebih baik dan membuat keputusan terbaik untuk mengambil vaksin. Kenapa? Okay. Terlebih dahulu, Persatuan Kanser Bangsa Malaysia tak ada kaitan dengan Pfizer. Kita orang tak dapat duit dengan Pfizer. Belum lagi disponsor oleh Pfizer. Bukan belum lah. Tapi tak mendapat sponsor Pfizer untuk jual vaksin Pfizer. Jadi harap maklum lah. Okay. So sebenarnya boleh izinkan saya berkongsi. Kita asyik tengok muka saya boring je. Jadi kita kongsi gambar sikit sambil kita borak-borak ni. Okay. So sebenarnya banyak orang yang kira selalu bertanya lah, apa tu vaksin? Vaksin sebenarnya benda ni senang je. Dia macam kita pasang, bila kita pasang alarm sistem dalam rumah. Banyak orang yang ada alarm sistem dalam rumah dia, bila pencuri masuk, sama ada alarm sistem tu dia ada infrared ke, dia ada kamera ke, dia pecah masuk tu sekit dia akan putus ke, dan dia akan menggerakkan alarm. Alarm tu akan berbunyi, bangunkan orang yang tidur kat rumah. Kalau kita semua dah pergi cuti, dia bangunkan pegawai dekat pusat security tu ataupun ke balai polis. Serupa juga, bila badan kita mendapat jangkitan kuman, apa yang berlaku? Secara biasanya lah, lumrahnya. Apa yang akan berlaku senang je. Lepas bila kuman tu masuk ke dalam badan kita memang dia akan sedar bahawa ada kuman. So alarm tu akan berbunyi. Alarm bila berbunyi akan menggerakkan ataupun mengaktifkan sistem pertahanan badan kita sendiri untuk menggempuri, untuk melawan, membunuh sel-sel kuman asing yang telah masuk dalam badan kita. Masalahnya, seperti macam saya selalu buat perumpamaan. Di antara kalau saya di polis yang sihat walafiat ni berbanding dengan polis yang muda dan aktif, cergas, handsome. So kalau polis ni kita panggil dia dalam 2 minit dia dah respon. Tapi bila macam saya ni lembab sikit kot. Ambil beberapa minit hingga jam nak bangun pergi kejar pencuri. Susah sikit. So serupa juga sistem pertahanan badan kita mengambil masa yang berbeza untuk respon kepada penyakit bila jangkitan tu berlaku. Pasal tu kita wujudkan vaksin. Vaksin ni sebenarnya macam dia adalah pengusik. Pengusik sistem pertahanan, memperkenalkan kepada sistem pertahanan kita bahawa inilah benda asing yang bakal akan memasuki badan anda. So bila kita dah dapat trigger, kita akan melakukan perkara yang sepatutnya, iaitu kita akan segera dapat dalam beberapa minit kita atau beberapa jam tu kita akan respon kepada pencuri. Serupa juga dalam badan kita, sistem imun kita akan aktif segera, mengeluarkan antibody, mengeluarkan T-cell, mengaktifkannya untuk menyerang dan membunuh kuman. So itulah sebenarnya tujuan vaksin. So vaksin ni bukan sesuatu yang baru, dan masalahnya saya fikir adalah kerana banyak orang fikir vaksin ni adalah sesuatu yang baru. Dan itu adalah
salah sedikit daripada pertikaian yang berlaku. Dari segi kerisauan dan apa yang kita kata sebagai kebimbangan lah, di antara golongan saudara-saudari sendiri yang risau sama ada nak ambil vaksin atau tidak. Sebenarnya lebih kurang 80 hingga 90 lebih peratus daripada rakyat Malaysia telah divaksinkan. Kita dah ambil vaksin sejak lahir. Setakat ni vaksin yang kita ambil tu telah memberikan kita kebolehan untuk tidak dijangkiti pelbagai jenis penyakit. Kalau dulu banyak kanak-kanak yang lahir, in fact hari ini juga di negara-negara yang tidak ada kebolehan di mana diorang boleh vaksinkan anak-anak yang baru lahir, banyak penyakit berjangkit yang membelengui mereka. Mereka ni sering terjejas, banyak kematian, dan itu adalah satu masalah yang sering timbul apabila kita tak dapat memvaksinkan orang sebetulnya. Bila kita cerita tentang macam mana kita buat vaksin ni, terutamanya dalam konteks vaksin COVID-19, saya nak terangkan sedikit. Okey. So sebenarnya apa yang kita buat adalah kita mengambil sebahagian atau seluruh daripada kuman, contohnya lah dalam konteks ni kita bincangkan tentang virus kerana COVID-19 adalah virus ya. So kita ambil sebahagian daripada virus COVID-19 ataupun kita ambil sebahagian daripada kita ambil sebahagian daripada virus itu ataupun seluruh daripada virus itu, dan kita asingkan bahagian-bahagian yang boleh kita rangsangkan imun sistem badan penerima untuk menjanakan immunity, untuk mengaktifkan sistem pertahanan. So, bagaimana kita lakukan benda ni? Ada beberapa cara. Satu, kita pakai seluruh virus tu, kita lemahkan virus tu, dan bila kita lemahkan virus tu, dia tak kuat lagi dah. Dia takkan dapat memberikan jangkitan sepenuhnya kepada seseorang itu. Tetapi virus yang lemah ni, bila kita injek dalam seseorang manusia tu, apa yang akan berlaku? Imun sistem dia cepat boleh trigger, dan bila trigger tu dia boleh bunuh virus yang lemah tu, tapi sekarang imun sistem dia dah belajar mengenai penyakit baru ni yang telah diinjek. Yang keduanya, kalau kita tak lemahkan virus tu dan kita injek ke dalam manusia, kita boleh bunuh virus itu terus sama sekali dan kita boleh injek ke dalam manusia. Itu pun satu cara untuk satu contoh vaksin dan penghasilan vaksin. Satu lagi cara adalah dengan menggunakan bahagian-bahagian daripada kuman virus tersebut. Kita tak injek seluruh virus, tetapi kita injek beberapa bahagian yang tertentu. Umpamanya dalam ayam, ni bukan virus ayam, virus yang manusia, tapi umpamanya bila kita cerita tentang ayam ada pelbagai bahagian. Ada orang yang suka makan thigh, ada orang yang suka makan drumstick, ada orang yang suka makan breast. Serupa juga ada bahagian vaksin yang ada bahagian virus yang cenderung untuk merangsangkan sistem immunity badan penerima untuk immediately create immune response. So bagi virus sebegini, kita hantarkan sebahagian daripada virus tersebut. Okey, tapi selalunya vaksin sebelum ini adalah kaedah yang normal. Maknanya kita ambil sama ada seluruh virus ataupun sebahagian daripada virus, kita sama ada bunuh virus tersebut atau lemahkan virus tersebut, ataupun kita kerat 16 belah ke 18 belah ke, satu bahagian tu yang kita injek jadikan vaksin ke dalam manusia. Tetapi sekarang semua dah maju. Macam saya kata, kalau kita sebagai manusia ni, dalam era saya sendirilah, kita dah bergerak daripada industri yang tak pernah ada telefon, daripada ada telefon kat rumah, sekarang ada telefon dalam jam. Dalam 5, 6, 7 tahun lagi ada telefon dalam otak. Tapi begitulah teknologi telah berubah. So pun juga teknologi untuk membuat vaksin telah banyak berubah. Kita sekarang ada kemajuan di mana kita boleh mengambil seluruh daripada kita nak kata peta,
Okey, di mana setiap satu bahagian ataupun tulang-tulang yang paling kecil, bahagian-bahagian protein yang menjadi yang membentuk virus itu sendiri, kita boleh lakarkan. Dan bila kita boleh lakarkan, kita sebenarnya dapat mengenal pasti genetik kod virus itu sendiri. Okey, dan bahagian genetik kod kan, ini kita kata macam bila saya tunjukkan kita melemahkan virus, kita membunuh virus, atau kita sebenarnya mengambil sebahagian daripada virus tu dan kita injek dalam badan penerima untuk mengaktifkan sistem pertahanan tu, kita sebenarnya tidaklah betul-betul tepat sekali kita mengenal pasti bahagian yang akan menyebabkan imun sistem terangsang. Tetapi dalam teknologi yang baru ni, apa yang berlaku? Kita sebenarnya dah boleh mengasingkan bahagian genetik yang khusus, yang spesifik. Bahagian ini sahajalah yang akan trigger imuniti dalam badan penerima. So bahagian ini sekarang dia dah boleh hasilkan, okey, dan dia boleh hantar ke dalam badan manusia, badan penerima melalui ada 2 atau 3 cara. Satu adalah kita masuk dalam plasmid DNA, dalam pembawa. Pembawa ini umpamanya dalam dulang kita letak cincin. Dalam dulang ini adalah pembawa ni lah. So DNA plasmid ni adalah macam dulang yang kita masukkan dalam badan, dan dalam dia kita sebenarnya ada bahagian genetik khusus daripada virus yang akan kemudiannya merangsang imun sistem badan kita untuk stimulate imun sistem, untuk mengeluarkan antibody, untuk mengaktifkan T-cell dan sebagainya. So, dia ada 3 cara yang kita sekarang ni lah. Pada masa ini, teknologi lebih kurang di sini. So, kita sama ada boleh letak dalam dulang yang berbentuk DNA plasmid ataupun di dulang yang berbentuk RNA lipid. Ini adalah macam dia dulang yang diperbuat daripada lemak. Ataupun ini adalah teknologi yang interesting juga, kita masuk bahagian virus yang kita nak gunakan sebagai vaksin ni ke dalam virus lain. Kita letak ke dalam virus yang tidak begitu aktif atau tidak begitu agresif. Contohnya sekarang ni kita gunakan dalam adenovirus. Adenovirus adalah macam satu virus yang menyebabkan demam sesama. So, dan semua ini kita hantar ke dalam badan, kita injek ke dalam badan, dan kita akan mendapat satu respons, immune response. Immune response inilah yang kita panggil sebagai immunity telah terhasil. So, jadi pada masa itu, kalau kita diserang, kita mendapat jangkitan COVID-19, ada orang lain yang dah batuk atas kita ke, ada ahli keluarga kita yang dah sebarkan kat kita ke, atau kita keluar makan dah jangkit dekat kita ke, immune system kita daripada dia duk kaji penyakit ni, kaji virus ni, apa bentuk dia, apa aktiviti yang dia keluarkan, apa yang dia buat dan sebagainya, ambil beberapa hari yang lama. Sebaliknya sekarang sebab dia dah kenal benda tu, dia dah aktif immunity dia, secara terus kita akan ada respon. Jadi jangkitan tu tak berlaku kerana sistem immunity kita dah aktif, dah prime, nama term istilah yang digunakan, dan dia terus akan menyerang dan membunuh virus yang menyerang kita. So, bila kita nak buat vaksin ni bukan senang. Macam saya kata, first sama ada dia akan buat keputusan dulu apa yang akan digunakan. Sama ada dia nak pakai virus yang dibunuh atau virus yang dilemahkan, keping-kepingan virus, ataupun dia keluarkan genetik virus punya kod tu sendiri, dia hasilkan blueprint yang genetik tu dan digunakan untuk dihantar ke dalam sel dan seterusnya mewujudkan immunity di dalam badan penerima. Jadi bila kita dah buat sedemikian ni, dan semua kerja ini dilakukan di dalam makmal. Belum lagi sampai ke tahap test, kita nak test dalam binatang, belum lagi nak test dalam binatang yang besar iaitu manusia. Okey, so kemudian selepas benda ini berlaku dalam makmal, segala proses ini berlaku dalam makmal, kemudian baru dia akan test di dalam binatang. So selalunya dia akan test dalam binatang ni, nak tahu sama ada bila saya injek benda ni, adakah dia akan toksik sangat, binatang tu mati, sama ada
selalunya tikus ke, monyet ke, dan dua benda yang dikaji dalam binatang. Satu, sama ada betul tak benda ni bekerja seperti mana yang kita harapkan dia bekerja. Efektif tak? Yang keduanya, sama ada selamat tak? Bila kita injek dalam tikus, tikus dah mati, tikus yang kecil tu dah mati, kita injek dalam manusia mati kot. So dia akan stop dah proses tu. So bila benda itu berlaku, kita sebenarnya kita dah satu layer kajian yang dijalankan ke atas binatang yang hidup untuk menentukan sama ada vaksin ni selamat ke tidak. Kemudian bila kita dah tentukan sama ada vaksin ini dia dah kira selamat digunakan di dalam binatang, monyet tak mati, tikus tak mati, dan yang pentingnya juga monyet atau tikus ke binatang yang digunakan ni menghasilkan antibody atau respon ataupun imun sistem mereka telah terangsang daripada jangkitan virus itu dan selamat, baru mereka akan start test dalam manusia. Okey, so dalam manusia pun kita tak test bagi 50 orang yang tengah berdiri depan hospital, panggil 50 orang ke 50 pesakit dalam ward, bagi je okey berapa orang hidup berapa orang mati, tak ada. Dia ada sistem kajian dan sistem ujian yang piawai, yang standard, dan kita telah gunakan untuk pelbagai jenis vaksin, pelbagai jenis ubat, termasuk ubat-ubatan yang ada dalam rumah peti sejuk anda sekarang. Termasuklah ubat paracetamol, panadol yang kita bagi baby yang paling kecil bila demam pun, dia dah diuji dengan kaedah yang sama. Apa kaedahnya? Setakat ni ada, kira bagi saya lah, saya katakan ada 4 fasa. Selalunya ada orang yang katakan ada 3 fasa. Apa 3 fasa ini? 3 fasa ujian dan selalu bila kita kata clinical trial ni, ini yang dimasukkan. So phase 1, fasa 1 adalah first kita test dalam lebih kurang 10 hingga 100 orang. Ini adalah usually selalunya adalah sukarelawan. Dan sebenarnya semua fasa pun sukarelawan lah. Memang dia kena sanggup, tak ada diikat dan dipaksa untuk mengambil menguji sebarang ubat atau vaksin lah. So ataupun dilakukan secara rahsia. Tak ada macam tu. Okey. So yang pertama, bila kita dalam fasa 1 kita test antara 10 hingga 100 orang dan mereka akan daripada ujian yang dilakukan kepada mereka, iaitu kita bagi ubat atau vaksin tu kita cucuk di dalam mereka dan kita tengok sama ada satu selamat ke tidak. So ni first time lah sampai dalam manusia. Okey. So first kita tengok selamat atau tidak, dan keduanya macam saya katakan sama ada efektif atau tidak, bekerja atau tidak. Dapatkah dia mewujudkan antibody. Okey. So bila dah okey benda ni pas, baru dia akan terus ke fasa 2. Dia tak ada okey sampai kita buat fasa 1, sampai kita buat fasa 2, sampai kita buat fasa 3 kita berjalan serentak. Tak boleh macam tu. Dia tak ada multitasking. Itu yang kita kena faham. Kita tak macam kita selalu boleh buat multitasking. Sambil tengok WhatsApp, sambil tengok TV, sambil makan, boleh. Tapi dalam proses kajian ni memang dia tak benarkan lah. Sebab dia nak test dulu dalam golongan sekecil-kecil ni, 10 hingga 100 orang ni efektif ke tidak, selamat ke tidak, atau berbahaya. Kalau tak berbahaya, selamat, efektif, baru saya teruskan kaji dalam fasa 2. Fasa 2 ada lebih banyak orang yang diuji. Selalunya beratus-ratus. Okey. Dan kita dalam fasa 2 ni kita juga akan uji sama ada dos yang diberikan ni selamat atau tidak. So dia akan uji beberapa dos lah. Katakan dalam satu orang tu dia test 0.5 ml. Selamat tak? Efektif tak? Okey, mungkin dalam orang lain dia test 1 ml dos vaksin. Selamat tak? Efektif tak? So dia akan test untuk mendapatkan dos yang optimum. Dos yang optimum yang kita masukkan adalah dos yang memberi kesan yang paling efektif dan memberi kesan sampingan atau side effect atau masalah sampingan yang paling minima. Ini yang kita kaji dalam fasa 2. Dan seperti yang katakan, fasa 2 ni melibatkan ratusan orang. Kemudian baru kita sampai fasa 3. Fasa 3 ini adalah fasa yang paling penting kerana fasa ini melibatkan jumlah orang yang paling besar. Selalunya dalam berpuluh ribu. Dan bila kita buat bagi vaksin, kita test dalam berpuluh ribu orang ni untuk memastikan sama ada satu
macam saya katakan, selamat, dan keduanya sama ada berkesan atau tidak. Dan yang saya betul-betul nak tekankan kat sini lah, tak ada ubat atau vaksin dalam konteks ini, dalam konteks perbincangan hari ini kita bincang vaksin lah. Tak ada vaksin yang fasa 1 tak lepas, dia dah buat fasa 2. Fasa 2 dah lepas, tak lepas, dia dah buat fasa 3. Ataupun dia dah sembunyikan maklumat fasa 1, dia buat fasa 2 sahaja. Kebarangkalian ini setakat inilah dalam dunia saintifik moden tak wujud lagi. So sebab kita memang ada pelbagai jenis proses, pelbagai jenis pemantauan, dan ini adalah untuk memastikan bahawa vaksin yang dihasilkan itu adalah macam saya kata berapa kali dia uji benda ni tahu. Sama ada nak tengok selamat dan berkesan. Itu yang dua. Kita balik-balik tengok benda yang sama dan kita dah kaji dalam populasi yang berbeza, kumpulan yang berbeza dalam bilangan yang berbeza-beza. So bila dah kita kata register, so selalunya kita dengar takrif ni lah, bila dah register vaksin ini, selalunya dia dah katakan dia dah habis phase 3. Phase 3 ni, fasa 3 ni kira lebih kurang dah 10,000 orang dan ke atas yang dah test. Nanti saya beritahu nombor untuk Pfizer punya ni sebab hari ni kita bincangkan Pfizer sebab kita ubat vaksin Pfizer ni atau Comirnaty adalah ubat vaksin yang dah sampai kepada di tanah air dan akan digunakanlah setakat ni. Jadi dalam sesi-sesi akan datang ada vaksin lain, kita cerita pasal vaksin tu jugalah. Okey. So apabila dah sampai phase 3 ni dah habis, bila dah habis fasa 3 ni, baru dia akan kemukakan semua data yang telah dia dapatkan dan dia akan hantar kepada badan yang menjelia dan meluluskan. Setiap negara ada badan dia sendiri dan selalunya kita rujuk dengan FDA. Kita akan dengar selalu penggunaan akronim benda ni FDA. FDA ni adalah Badan Piawaian Kawaselia dan Pelulusan bagi ubat-ubatan dan vaksin di Amerika Syarikat. Okay. So FDA ni kira macam dia ada banyak division dia, banyak pegawai dia dan proses dia terperinci. Dia ada dia ada duit juga banyak. So nak uji benda ni semua. Jadi proses kawaselia dia bila selalu FDA dah luluskan, kita macam lega sikit sebab dia orang test macam-macam lah sebelum dia approve tu. Okay. So tapi kita tak hanya percaya FDA. Kita juga ada Badan Eropah, EMA. EMA akan melakukan proses penyeliaan dia sendiri, proses kawaselia dia sendiri, proses pelulusan dia sendiri. So lepas ke tidak bergantung. Kadang-kadang ada ubat-ubatan yang FDA lulus, EMA tak lulus. Ada yang kadang-kadang EMA lulus, FDA tak lulus. So dia akan ada juga yang ada pencanggahan. Okey, tapi saya nak jelaskan secara jelas. Bagi vaksin Pfizer ni, setakat ni kelulusan ada dari dua-dua belah. Okey, tak cukup kelulusan FDA, tak cukup kelulusan EMA, kita juga ada bahagian kelulusan kawaselia dan piawai bagi ubat-ubatan dan vaksin di Malaysia yang dinamakan NPRA, agensi kita sendiri di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia melalui agensi dia sendiri, agensi pelulusan iaitu NPRA, mereka sendiri membuat kawaselia. Mereka meneliti dulu dokumen. Sebab jangan lupa, sebab kita tak hanya buta-buta kita percaya orang Amerika Syarikat sebab Pfizer tu company Amerika Syarikat, ataupun kita percaya agensi EMA sebab Pfizer punya partner tu BioNTech adalah negara Turki, syarikat Turki, dan negara Turki adalah separuh daripada Eropah. So diorang ada konspirasi nak approve. Tak ada. Proses dia transparent. Kita walaupun kita percaya diorang, kita trust the data, kita ada kita punya pakar sendiri. Pakar kita sendiri daripada NPRA adalah mereka yang telah meluluskan vaksin. Selepas dikaji, dia tengok sama ada selamat digunakan, tengok data dan baru dia bagi approval untuk guna di Malaysia. So NPRA ni kita selalu dengar nama dia berkenaan dengan penggunaan ubat-ubat suplemen yang ataupun bahan-bahan kosmetik yang berbahaya dan sebagainya. So
Serupa juga diorang kaji kita buat ubat pemutihan ke, ubat suplemen ke, ubat mujarab untuk turun berat badan ke, kita selalu dengar diorang akan kaji, diorang akan test, diorang akan ban. Serupa juga kalau vaksin ni, tak kisahlah vaksin ni dari mana ke, dari langit ke, kalau MPRA mendapati bahawa benda itu adalah tidak sesuai, tidak selamat, tidak berkesan, mereka takkan lulus. Jadi, melalui 3 proses kelulusan ini baru vaksin ini dah berikan green light, baru kita sanggup berani memberikan kepada Perdana Menteri. Yang bila beliau sendiri mengambil vaksin, menunjukkan bahawa kita ni kepimpinan negara kita pun percayalah dengan ketelusan dan kualiti dan keberkesanan dan keselamatan vaksin yang telah sampai itu. Okey, so ada persoalan. And saya kira saya ada beberapa minit lagi sebelum saya nak masuk segmen kedua hari ini, tapi berkaitan juga, jangan risau, tentang vaksin Pfizer ni malam ni. Sebab macam saya kata, isu ni lah panas hari ni kan. Vaksin mRNA ni saya dah terangkan tadi, tetapi saya kira berbaloi ataupun worth it lah kalau kita nak spend some time lagi nak tengok vaksin mRNA, sebab orang risau. Orang selalu, sekarang orang cerita, banyak orang yang risau sebab dia kata, dari dulu korang bagi vaksin ni selalu vaksin yang penuh, kita sama ada lemahkan vaksin tu, kita injek dalam badan, ataupun kita bunuh vaksin tu sama sekali, kita injek dalam badan, ataupun macam saya kata tadi, kita ambilkan kerat-kerat vaksin tu, sekerat ataupun sebahagian tu yang kita ambil, kita masukkan dalam badan. Penerima dah cukup, vaksin tu setakat ni dari dulu sampai sekarang berkesan, dan kita kira itulah paling jalan terbaik untuk hasilkan vaksin. mRNA ini sesuatu teknologi yang baru, sesuatu yang berbahaya. Kita sebenarnya boleh menukarkan DNA kita dan sebagainya. So ini adalah beberapa tanggapan yang telah dibuat oleh orang ramai, dan saya kira kalau bolehlah nanti kita bincang juga tentang golongan yang risau, khawatir tentang vaksin satu, tetapi ada juga golongan yang aktif yang memburuk-burukkan vaksin. Kita bincang mengenai mereka seketika kemudian. Tetapi bagi golongan yang risau ni, saya haraplah sesi begini dan juga sesi-sesi oleh banyak pakar-pakar lain yang kita boleh lihat untuk cuba memecahkan kebimbangan, kerisauan di kalangan saudara-saudari semua tentang vaksin ini. Terutamanya bila vaksin yang berteknologi baru seperti mRNA. Satu, vaksin dari segi teknologi mRNA ini bukan baru. Banyak vaksin dah yang sedang dihasilkan sebegini dan belum dikeluarkan semata-mata kerana ataupun kita tak lihat secara jelas kerana tak ada outbreak. Tak adalah banyak sangat macam COVID-19 pandemik, jadi kita boleh lihat, tetapi sebenarnya ada beberapa penyakit lain yang telah vaksin mereka dihasilkan dengan menggunakan teknologi mRNA ini. Okey, dan juga ada juga ubat-ubat lain yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi mRNA. Jadi bukan sesuatu yang baru, hanya dicipta teknologi ini ketika zaman COVID, tak ada. Dan yang satu lagi adalah banyak orang yang juga ada tanggapan. Saya patah balik beberapa slide, kita balik pada slide yang ini, di mana banyak orang yang bertanggapan bahawa cepat sangatlah dia orang buat vaksin. Selalu vaksin ni dalam masa 5 tahun, 10 tahun baru boleh siap. Kenapa vaksin kali ini dalam masa 10 bulan, 9 bulan dah boleh siap? Sebenarnya ada beberapa sebab. Satu, COVID-19 ni bukan sesuatu virus yang ganjil. Okay. Sebenarnya dia ahli keluarga dalam virus SARS, yang di mana beberapa dekad dahululah dah memang virus SARS ni mengganas. Ketika itu dia macam mini pandemik, nampak macam pada masa itu akan menjadi masalah yang besar, tapi syukur masa itu kita dah boleh contain, dan banyak daripada ahli-ahli saintis, badan-badan kajian, laboratori di seluruh dunia yang dok sibuk mengkaji virus SARS yang nampak sebiji ahli keluarga COVID, coronavirus, keluarga coronavirus juga. Jadi bila tercetusnya pandemik coronavirus, ahli-ahli saintis ini lebih kurang dia dah tahu, dia dah dapat asingkan secepat mungkin
genetic code yang saya cerita tadi untuk kita asingkan blueprint genetik virus ini. Jadi dia dapat satu, dia dah memang giat bekerja dalam bidang ini, bidang mRNA. Yang keduanya, ini adalah satu virus yang bukan baru. Dia orang dah memang duk tengah kaji beberapa lama dah. Jadi kira macam bukan kereta dari start dari kosong baru nak masuk gear 4 terus. Tak ada. So dia memang dah dalam gear 2, gear 3, jadi dia pertingkatkan menjadi gear 4. Dan yang ketiga, mengapa sebenarnya nampak macam proses ini cepat tetapi sebenarnya tak cepat adalah kerana fasa 3. Selalunya, okey, umpamanya dalam Ebola, umpamanya. Ebola adalah satu lagi virus yang dahsyat. Memang banyak orang yang mati kerana Ebola dan sekarang saya dengar baru ada wabak kecil Ebola dah mula menular semula di beberapa kawasan. Tetapi bila mereka hendak wujudkan satu vaksin bagi Ebola dan uji dan PAS phase 3, fasa 3, fasa 1, fasa 2 dan fasa 3, masalahnya tak banyak orang yang ada Ebola. So kita kena duk tunggu seorang-seorang dapat Ebola baru nak test vaksin. Yang uniknya pasal pandemik COVID-19 ni kali ini bukan berjuta tetapi beratus juta orang yang dapat COVID. Bila beratus juta orang yang dapat COVID, kadar jangkitannya begitu tinggi, senang kita nak test vaksin. Jadi kita dapat mencapai sampel orang-orang yang perlu diuji dalam masa yang singkat. Jadi semua faktor ini adalah di antara yang mendorong vaksin dihasilkan dengan begitu cepat. Dan juga nombor 4 ada sebab yang keempat juga. First time satu dunia ni semua orang dok kena COVID. Bila semua orang dok kena COVID, kerajaan, syarikat farmaceutical, industri dan sebagainya semua mencurahkan duit. Kalau dulu 3 orang duduk dalam satu makmal, duduk dalam satu mesin, duduk kaji satu virus. Sekarang ada 2,000 orang, 3,000 mesin, 30,000 pengkaji dan sebagainya yang terus dikerahkan untuk mengkaji COVID. Dan apa yang berbeza kali ini adalah kerana banyak orang yang bekerja dan penting juga banyak orang yang bekerja sama di tempat yang berlainan, yang berkomunikasi bersama-sama, mereka telah menghasilkan vaksin ini pada kadar yang nampak cepat tetapi sebenarnya mengikut proses dan penghasilan yang piawai, yang standard, yang mengikut kadar biasa. Tapi nampak cepat. Itu yang kita nampak takut. Jadi kalau boleh saya nak cerahkan jangan takutlah. Benda ni memang mengikut proses yang biasa. Okey, so sebelum saya masuk segmen kedua ni, saya nak tanya sikit kepada saudara-saudari juga, adakah saudara-saudari tahu tentang vaksin yang akan diberikan ini, vaksin Pfizer-BioNTech ni atau Comirnaty nama dia, kita akan dengar secara I think berleluasa dalam hari-hari yang akan datang ni. So sebenarnya bila kita berikan dos yang pertama pada hari pertama, kemudian pada hari ke-12, saya nak patah balik sikit, jangan lupa vaksin Pfizer-BioNTech ni memerlukan 2 dos. Okey, so juga masa baby ke apa nak bagi hepatitis, vaksin hepatitis ada 3 dos, vaksin HPV ada 3 dos, dia antara selang-selang dia ada beberapa bulan. Jadi yang bagusnya vaksin Pfizer-BioNTech yang diberikan pada ketika ini yang telah tiba dan sedang digunakan memerlukan 2 dos dan 2 dos ini satu akan diberikan pada hari pertama lah, hari pertama yang kita dapat vaksin tu, dan kemudian selang 21 hari akan menerima dos kedua. Okey, jadi yang penting bila anda mendapat dos pertama, anda memerlukan 12 hari untuk mula menampakkan antibody ataupun sistem pertahanan kita, immune system kita akan menjadi dirangsang atau aktif atau dah sedia. Tetapi ini tidak cukup. Pada takat inilah, mengikut informasi yang kita sedia ada,
kita sedang masih menggunakan dos yang kedua pada hari yang 21. Dan selepas dos kedua pada hari 21 itu, kita masih tunggu seminggu menjelang 28 hari barulah anda adalah fully vaccinated dan fully immune system kita reaktif, sedia untuk menolak sebarang jangkitan daripada COVID-19. Mengapa saya menekankan benda ini adalah kerana memang ada superhero di antara kita yang dah habis injek hari pertama tu, hari kedua, hari ketiga dah start berkeliaran. Macam wah. Yang bila jadi macam ni, senang bila terjangkit, dan bila terjangkit akan dok sibuk mengata orang, oh aku dapat vaksin pun aku terkena COVID-19. Hakikatnya kita kena ingat, kita bagi dos pertama pada hari pertama, dos kedua hari 21, dan kemudian kita still tunggu 7 hari lagi, hari 28 barulah anda adalah lengkap dari segi imun. Okey, so kita nak so setakat ni saya harap dapat sedikit sebanyak memberikan pencerahan tentang vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. So saya nak masuk segmen kedua kerana dan hari ini segmen kedua kita iaitu jangan kelentong beg pun ada berkaitan dengan virus COVID-19 dan vaksin Pfizer Comirnaty yang baru kita bawa ke Malaysia ini. Okey, apa yang kita nak ketengahkan? Biar saya share sikit lagi. Okey. Banyak orang yang risau. Risau sebab satu, keberkesanan vaksin. Bila saya dah ambil vaksin ni, selamat atau tidak? Saya akan dapat COVID atau tidak? Ini pada saya kira sebulan setengah dahulu, banyak orang yang risau benda ni. Tapi saya lihat sekarang lah daripada sosial media, soalan-soalan yang dikemukakan kepada saya dan sebagainya, saya lihat macam orang kurang takut dah atau orang kurang risau atau gelisah tentang keberkesanan. Tapi orang betul-betul dok risau sama ada vaksin ni selamat atau tidak. Okey, jadi inilah first yang kita nak ketengahkan dalam segmen jangan kelentong beg. Kita fikirkan dan kita kupaskan bersama sama ada vaksin ni selamat ke? Banyak orang dok cakap tak selamat ni. Okey. Dari mana kita nak sangkal statement ni, sangkal bahawa vaksin ni tak selamat? Senang je. Kita lihat data. So jadi mari kita congak bersama. Bila saya katakan tadi pada I think lebih kurang segmen pertama tadilah, saya dok terangkan fasa 1, fasa 2. Fasa 1 kalau saudara-saudari ingat lagi melibatkan lebih kurang tak sampai 100 orang. Okey, dan fasa 2 kita lihat ratusan orang. Tetapi fasa 3 ni dah 10,000 dan ke atas orang. Selalunya banyak orang yang dah cuba. So bila Pfizer-BioNTech ni sebenarnya bila dia buat clinical trial fasa 3 ada 43,998 orang. Banyak. So bila ada orang juga yang beranggapan bahawa vaksin ni dia nak uji atas aku ni jadi macam binatang makmal, jadi tikus, jadi monyet. Jangan risau, tak ada. So setakat ni kalau saya boleh ketengahkan data yang ada dalam fasa, so jangan lupa saya terangkan tadi, dalam tikus lepas, dalam monyet lepas, kemudian sampai fasa 1 ada lebih kurang 1 orang lepas selamat dan efektif. Kemudian masuk fasa 2 lepas juga. Fasa 3 dah dekat 40 lebih ribu orang lah yang mengambil vaksin ini, diuji. Dan daripada golongan yang diuji itu, apa yang berlaku? Kita lihat bersama. Okey, side effect. Okey, daripada golongan yang diuji, 84.1% daripada dia data tu dia ada untuk 38,000 orang lah Dari 38,000 orang tu, sakit tempat dicocok 84%. Rasa badan penat-penat sengal-sengal 63%. Sakit kepala 55%.
sakit tulang ataupun muscle pain, body pain, bone pain ni lebih kurang 38%. Sakit sendi 23%. Menggigil 32%, dan saya berhenti dulu takat tu. Saya tak masuk menggigil lagi, 31%. Sakit kepala, sakit badan dan sakit sengal-sengal sendi, sakit di tempat dicucuk adalah masalah paling utama yang timbul daripada dapat vaksin Pfizer ini. Ini khusus untuk safety data ni adalah data side effect daripada data Pfizer sahaja. Daripada vaksin Pfizer sahaja di Amerika Syarikat sahaja. Sebab mengapa saya menggunakan data Amerika Syarikat? Sebab Amerika Syarikat lah yang paling telus setakat ini dan paling cepatlah saya katakan, terus dia dah naikkan, dia dah terbitkan data supaya semua orang boleh tengok dan kita boleh berkongsi bersama. Dan yang anehnya, kalau tanya saya sendiri, dalam saya tak dapat vaksin pun dalam seminggu ni saya ada semua dah simptom ni, dari sakit kepala sengal-sengal dan sebagainya. Kecualilah sakit di tempat yang dicucuk vaksin. Tapi kita cucuk kita cucuk injection pasal semua benda lain pun, sama ada tahan sakit ke, insulin ke, semua ada juga peratus yang mengalami sakit daripada dicucuk. Kadang-kadang dicubit oleh isteri pun sakit juga. Jangan tanya saya apa yang isteri saya pukul saya ke cubit saya malam-malam, tapi adalah kita kena terimalah sakit tu. So sebenarnya yang saya tak meremeh-temehkan, tetapi sebenarnya hakikatnya benda ni remeh-temeh. Sakit semasa dicucuk, sengal-sengal badan, sakit kepala dan sebagainya adalah side effect yang timbul daripada peserta ni yang telah divaksin. Daripada 38,000 orang ni memang ada laporan yang jelas. Tetapi yang penting benda ini adalah sementara, beberapa hari dan beransur hilang terus sama sekali. Dari suku juga kita dapat demam sesama ke, lepas 4-5 hari dah baik dah. Dan itu yang maksimum. Okey, so yang kita duk risau adalah sebenarnya daripada efek yang kedua paling akhir ni, demam 14% dan juga ada kebengkakan ataupun di kelenjar limpa lebih kurang 0.3%. Okey, dan saya lihat dalam 2-3 minggu ini duk panas. Side effect paling besar daripada ambil vaksin adalah dapat Bell's palsy. Bell's palsy ini sebenarnya adalah jangkitan ataupun kadang-kadang disebabkan oleh jangkitan, tetapi selalunya adalah kerana inflammation ni macam bengkak lah, kebengkakan atau kawasan saraf di sekitar muka. Sekitar muka kita bengkak, dan kemudiannya ada juga simptom di mana mata tu dia akan kenyit sedikit dan sebagainya, dan kadang-kadang jatuh sikit riak mulut kita. Dan yang penting, ini adalah setakat ni side effect, di antara side effect yang serius lah dikira. Tetapi kadar side effect ni adalah 0.0001 dalam nombor yang kira kasar adalah 4 orang daripada 38,000 orang itu yang mendapat Bell's palsy. Dan yang mendapat Bell's palsy ini adalah juga kira sementara, beransur pulih. Tetapi macam saya kata tadi, saya tak remehkan side effect ni, tetapi yang hakikatnya kita kena faham bahawa side effect satu tak banyak orang dapat, yang serius lah. Dan saya tunjukkan data tu supaya jelas pada saudara-saudari sekalian. Data tu memang telus, transparent, dan kita boleh lihat macam Bell's palsy 4 daripada 38,000. Jadi bukannya tak ada langsung, ada, tetapi kebarangkaliannya sangat-sangat rendah, satu. Yang keduanya nampak macam sementara. Dan yang ketiganya, kebanyakan daripada side effect yang dialami itu adalah side effect yang kira minor. Kadang-kadang macam saya cerita tadi, saya dah seminggu pun dah ada semua simptom ni. Kadang-kadang lah, walaupun tak dapat vaksin. Dan kita kena Panadol 2-3 dah selalu, atau kena urut dengan rumah, dah settle dah. Itu yang kita perlu tahu. Sebab
bila kita nak buat keputusan atau menghakimi sama ada kita nak menerima vaksin kerana kita takut, kita tak menerima vaksin sebab kita takut side effect je. Kita kena faham bahawa side effect dia, apa side effect dia? Satu, kebarangkalian untuk kita dapat side effect tu yang begitu rendah sama sekali. Dan yang ketiga, bila kita tak ambil vaksin, apa yang berlaku? Hakikatnya kita mendapat COVID. Kebarangkalian kan kita, terutamanya sekarang ni dengan begitu banyak kes yang menular, kebarangkalian untuk anda dapat COVID adalah tinggi. Dan bila anda mendapat COVID, berbanding dengan side effect yang kita dapat paparkan di skrin yang kita boleh nampak ini, apa yang berlaku ketika anda mendapat COVID adalah anda boleh, satu, lepas begitu saja, kira asymptomatic dah pulih, okey, tetapi anda juga ada kebarangkalian maut. Dan juga kita sekarang nampak orang yang di tengah-tengah, walaupun nampak awalnya okey, dah sembuh, side effect lama yang kita panggil long COVID adalah kesan-kesan yang ketinggalan daripada jangkitan COVID itu sendiri yang mungkin akan tahan bersama anda bertahun-tahun. So bandingkan benda tu dengan kebarangkalian anda satu mendapat side effect yang serius dan kemudian anda kena buat keputusan. Bagi saya, bila saya melihat data ini dengan begitu jelas, nombor yang kita ada, dia tak merisaukan saya berani ambil. Sebab memang tak nampak macam membahayakan diri sangat. Yang kedua, side effect yang orang risau. Okey, dan ini saya memang kena ketengahkan sedikit lah. Saya terang sambil lebar sedikit lah, panjang lebar sedikit. Daripada ini, selepas dia dah habis buat kajian fasa 3, macam saya kata tadi, saya tak habis, saya ingat saya tertinggal tau. Masa kita start gunakan vaksin tu, sebenarnya ada kajian fasa 4 di mana kita masih ada proses untuk memantau dan mendapat balik laporan daripada setiap orang yang menggunakan vaksin untuk jangka masa kadang-kadang sehingga bertahun-tahun. Dan kita akan continue tu pantau, dan bila didapati umpamanya ada masalah, bila dalam 20,000 atau 30,000 orang yang ada injek tu, tiba-tiba ada nampak, ada beberapa orang yang kerap sakit perut ke, kerap cerita ke, dia akan bawa balik, dia akan kaji vaksin tu. Setakat ni dalam data yang kita nampak, okey, yang tadi saya cerita dalam data phase 3 trial adalah side effect. Tetapi dalam setakat ni, dalam data sampai Januari 27, 2021, again saya pakai data daripada Amerika Syarikat kerana inilah yang paling terus kita boleh nampak paling clear sekali. Dia dah bagi 12,153,536 orang. Dan dari data yang kita tengok daripada 12 juta lebih orang tu, kita dapat 50 orang saja yang ada anafilaksis. Okey, so apa yang kita maksudkan dengan sebagai anafilaksis ni? Anafilaksis ini adalah bila orang yang allergic, yang mempunyai alahan kepada vaksin itu sendiri, okey, mereka akan mendapat allergic reaction yang teruk sangat. Yang bila paling teruk ini tak boleh bernafas dan sebagainya, ini adalah dipanggil anafilaksis. Daripada 12,153,536 orang ni, 50 orang je yang dapat anafilaksis. Jadi kadar anafilaksis sebenarnya 0.41 je bagi 100,000 orang. So dia bukan peratus dah, dia 0.41 bagi 100,000 orang. So bilangan yang sangat-sangat kecil. Yang kita nampak juga daripada data 12 juta orang ni, saya just nak bagi perbandingan. Kalau kita tengok anafilaksis secara biasa dalam population ataupun dalam warga negara yang biasa adalah lebih kurang 2.4 bagi 100,000 orang. Jadi kira sangat rendah lah, even bila kita bandingkan dengan keadaan anafilaksis di dalam penduduk seluruhannya secara normal. Okey. Sekarang, apa yang kita perlu pastikan adalah yang dia dapat tahu daripada data adalah 80% mereka yang ada
menerima vaksin ini dan mendapat anafilaksis adalah mereka yang telah pun pada masa yang lampau ada sejarah alergi, ada sejarah allergic reaction, dan 25% daripada orang yang kena anafilaksis ni, daripada 50 orang ni, satu suku daripada mereka pernah mengalami anafilaksis kerana ubat-ubatan atau makan makanan yang lain. Okey, ini yang penting kita kena faham. So, kalau anda dah ada sejarah anafilaksis, kena berjaga-jaga semasa mengambil vaksin COVID-19 Pfizer ini khususnya. Kerana vaksin Pfizer ini mungkin mengandungi, sebenarnya kita dah tahu lah, memang mengandungi satu jenis bahan yang mungkin menyebabkan alahan di kalangan beberapa jenis orang. Okey, jadi penting kita nak tahu. Satu lagi atau dua lagi maklumat yang penting yang perlu saya sampaikan. Di kalangan 50 orang daripada 12 juta orang yang mendapat vaksin ini dan develop yang telah mendapat anafilaksis, tiada kematian. Tiada kematian kerana mereka dapat dipulihkan daripada anafilaksis kerana diberi rawatan secara segera. Dan yang penting, satu lagi poin yang saya nak ketengahkan adalah 90% dari semua episod anafilaksis ini berlaku dalam masa 30 minit selepas diberikan vaksin. Kenapa maklumat ini penting? Simple. Sebab lepas dia beri vaksin, dia akan suruh anda dipantau di pusat pemberian vaksin itu selama 30 minit. Ini adalah untuk memastikan bahawa satu, anda selamat dan tidak mendapat anafilaksis. Penting maklumat ini. Kerana bila kita pantau sebegini, katakanlah kalaulah anda tak pernah tahu anda ada alergi dalam sejarah hidup anda, anda tidak memberitahu anda ada alergi, anda pun tak tahulah. Ada orang dah tahu dia ada alergi ke anafilaksis ke, kemudian tak beritahu kan. So kemudian bila dia dok bagi vaksin, dia, sebab orang kita ni kadang-kadang ganjil sikit. Biasa juga kadang-kadang orang suruh tunggu antara masa kita nak ambil darah, kita cuak dulu, keluar pergi mamak, minum sikit, kena Milo satu ke, kena kopi satu ke, baru balik. So kalau dah diberi vaksin, tolonglah duduk diam, duduk dalam pusat pemberian vaksin tu sehingga 30 minit berakhir, kemudian keluarlah, makanlah roti canai lepas tu ke, minumlah kopi ke apa. Tapi dalam 30 minit tu tolonglah duduk dalam pusat pemberian vaksin itu dan biarlah anda dipantau dengan selamat. Setiap pusat pemberian vaksin dah dilengkapi dengan kemudahan perubatan untuk membolehkan anda dibantu diberi ubat-ubatan jikalau dalam kebarangkalian yang sangat-sangat rendah ini yang saya beritahu ni, anda terkena anafilaksis. Okey? So kemudian, apa yang saya nak kongsi bersama ni adalah sangat penting. Setakat ini, okey, sebenarnya hari inilah pukul 7 pagi Amerika Syarikat adalah dah 218 juta. 218 juta, 218 dengan 60 belakang tu, okey, orang dos vaksin yang telah diberikan. Jadi bagi mereka yang bertanggapan bahawa anda sedang digunakan sebagai binatang makmah kajian, tak ada bos, jangan risau. Dah settle lah, dah 280 juta orang yang telah dijadikan binatang makmah sebelum anda. Diorang dah kaji dah, habis dah. So kira apa yang bagus tentang 218 juta orang, 218 juta dos yang telah diberikan ini, mereka telah menjadi orang yang telah diuji. Kita dah tahu apa side effect, kita dah boleh turunkan kepada anda seperti apa yang saya lakukan malam ni, apa side effect, kebarangkalian side effect dan sebagainya. So kita dah boleh tengok result dia bila kita beri dalam golongan kumpulan yang paling besar ni. Okey, jadi confident lah sikit bahawa benda ni efektif, selamat, berkesan dan boleh digunakan. Okey, so sekarang saya nak habiskan dengan, sebab banyak orang yang risau. Bagi mereka yang ada kanser,
saya selalu gunakan persatuan, kita selalu galakkan penggunaan istilah mereka individu yang hidup dengan kanser. Okey, dan individu yang hidup dengan kanser ini ada 6 kumpulan. Okey, 6 kumpulan yang kita boleh pecahkan. Satu adalah individu yang baru didiagnos. Individu ini mungkin baru saja menerima diagnosis kanser, belum memulakan rawatan kanser. Ini adalah kumpulan satu. Bagi mereka dalam kumpulan satu, nasihat ataupun rekomendasi pada takat ini, saranan adalah ambil vaksin. Ambil vaksin sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum memulakan rawatan. Jadi ambillah vaksin. Itu satu saranan yang kita buat berdasarkan kepada bukti yang sedia ada. Mungkin berubah, setakat ni tak berubah. Macam saya kata, banyak daripada saranan ini dia dah buat bila dia tengok dalam golongan paling besar ni, beratus-ratus juta orang yang dah ambil ni, diorang dah kaji. Dan diorang dah soal sedidik dan buat rumusan bagi kita untuk kita turut berasaskan kepada maklumat saintifik yang sedia ada. Sekarang yang kedua, kita tinggalkan kumpulan kedua dan ketiga. Kumpulan kedua adalah individu yang sedang menerima rawatan, tak kira lah apa jenis rawatan dia. Yang kumpulan yang ketiga adalah individu yang baru sahaja tamat rawatan. Kumpulan empat adalah individu yang bebas daripada kanser atau dalam keadaan yang stabil, rawatan jangka masa panjang ataupun dalam remisi. Kumpulan 5 adalah individu yang bebas daripada kanser atau mempunyai jangka masa panjang kanser. Macam saya katakan, satu contoh yang memang kita ketaralah boleh lihat di dalam pesakit breast cancer yang ada masalah lymphedema. Lepas dia dah berawak apa semuanya, lymphedema dia sampai bertahun. Dia akan terus ada masalah lymphedema tu. So bagi mereka dalam kumpulan 5 dan kumpulan 6 yang kita tak boleh lupakan adalah individu yang menjaga pesakit yang telah didiagnos dan sedang dirawat untuk kanser. So bagi mereka daripada kumpulan 1, individu yang baru didiagnos tapi belum mula dirawat. Kumpulan 4, mereka yang bebas daripada kanser, maknanya dah habis kanser, dah habis rawatan kanser jangka masa panjang, dah stable, ataupun individu yang dah ada kanser, dah dirawat tetapi sekarang ni masih ada some long term effect macam lymphedema ke, ada masalah lain ke. Mereka ini dalam kumpulan 5 serta mereka yang dalam kumpulan 6, individu yang menjaga pesakit yang telah didiagnos, penjaga pesakit kanser. Semua kumpulan ini silalah. Saranan adalah untuk anda mendapat vaksin segera, secepat mungkin. Tolong kalau boleh malam ni register kat Mas Sejahtera, anda akan dimasukkan dalam kumpulan 2. Okey. Yang kumpulan 2 dalam fasa 2, sorry, maaf. Saya kan istilah lari, takrif lari, orang keliru pula. Okey, yang seterusnya adalah individu yang sedang menerima rawatan. Individu yang sedang menerima rawatan mungkin menerima rawatan kemoterapi, mungkin menerima radioterapi, mungkin sedang dibedah, baru lepas dibedah. Ada yang menerima beberapa rawatan pada masa yang sama. Bagi mereka, saranan saya adalah mudah sahaja. Sila berjumpa pakar onkologi anda segera untuk menentukan sama ada anda patut vaksin terus ataupun mengikut jadual yang mereka akan bincang bersama anda. So jangan kita buat keputusan sendiri. Itu saranan saya. Sebab setiap kes berbeza dan tolong ambil langkah berbincang dengan pakar onkologi anda bagi mereka yang dalam rawatan. Okey, kerana kita bukan risau kalau jadi saya nak betulkan kat sini bukan kita risau bahawa mereka ni ambil vaksin ni akan terukkan kanser dia lah dan sebagainya, tapi kita risau vaksin tu tak efektif. Itu je yang kerisauan dia. Jadi dia kena jadualkan vaksin di dalam tempoh masa yang sesuai supaya dapat mengaktifkan imun sistem kita. Itu yang penting. Yang kumpulan yang ketiga adalah individu yang baru sahaja tamat rawatan. Bagi mereka, saranan adalah untuk menerima vaksin selepas 3 bulan sehingga 6 bulan. Okey, dan ini juga bergantung kepada
perbincangan anda bersama-sama dengan doktor pakar onkologi yang merawat anda. Mereka dapat membuat keputusan terbaik untuk anda. So jangan dok risau, saya habis rawatan kemoterapi hari Jumaat, hari Ahad saya mesti dapat vaksin dah. Jangan. Dan sebabnya bukan kami ataupun kerajaan tak nak beri vaksin, sebenarnya adalah semata-mata kerana kita mahukan imun sistem anda pulih sepulih-pulihnya supaya dapat aktif daripada rangsangan vaksin yang diberikan. So, saya nak habiskan segmen jangan kelentong babe di sini dan kemudian kita masuk kepada segmen ketiga, iaitu segmen korang tanya, kita jawab. Dan kalau tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari ada sebarang persoalan, silalah ketengahkan di dalam Facebook, dalam mesej yang sedia ada. Okey. So, yang pertama, ada soalan dari, ada beberapa soalan. Banyak soalan ni. Okey. So, kita attack satu-satu lah. Okey. Satu, pesakit kanser kanak-kanak boleh tak ambil vaksin? Okey. Yang penting setakat ini, kalau saudara-saudari perasan, kita tak ada rekomendasi untuk kanak-kanak mengambil vaksin. Belum lagi. Okey. Vaksin ini hanya disarankan untuk mereka yang lebih daripada 18 tahun. Setakat inilah. Sebab saya dipahamkan dia akan mulakan kajian di atas grup kanak-kanak, bukan di Malaysia, di Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Dan kemudian kita lihat daripada data itu sama ada vaksin ini selamat digunakan untuk kanak-kanak atau tidaklah. Tapi pada ketika ini belum ada saranan, itu yang pertama. Tetapi jangan lupa sebagai penjaga kepada kanak-kanak yang ada kanser, anda mesti wajib menerima vaksin. Macam saya kata, anda sebenarnya bagi kami masuk dalam golongan ke-6, iaitu juga orang yang hidup dengan kanser. Kerana anda merupakan penjaga pesakit kanser. Jadi tolong segerakan untuk mendapat vaksin kerana anda yang akan berurusan dengan anak anda itu, dan benda terakhir yang kita mahu adalah anda jadi orang yang memberi jangkitan COVID-19 kepada anak anda. Okey. Ada tak kesan apabila mengambil vaksin bagi pesakit kanser yang sudah habis rawatan? Okey. Puan, macam saya katakan tadi, setakat ini, okey, bagi mereka yang dah habis rawatan, okey, pada jangka masa yang tertentu antara yang 3 bulan hingga 6 bulan tu anda boleh menerima vaksin. Dan dalam grup yang diberikan vaksin, satu, tidak nampak sebarang isyarat yang menunjukkan bahawa efektifnya vaksin itu adalah berbeza daripada orang biasa. Yang kedua adalah keselamatan, maknanya tak ada risiko ataupun tak ada bukti yang menunjukkan kanser mereka aktif balik ke apa, tak ada. Setakat ni tak nampak, dan macam saya kata data ni ataupun maklumat ini berdasarkan bukan 10-20 orang, setakat 100 juta lebih orang yang dah ambil, kita tak nampak. So itu yang kita harap dapat memberikan poin keyakinan, tolong pergi ambil vaksin setakat ni. Okey, pesakit dalam proses rawatan kemo boleh ambil vaksin tak? Okey, macam saya kata tadi puan, kita punya kerisauan ni secara prinsipnya, okey, pesakit yang dalam rawatan aktif pun boleh menerima vaksin. Jadi bukanlah vaksin ini berbahaya anda ambil ketika kemo ke, rawatan radioterapi ke, dia akan menyebabkan anda mendapat kanser lagi teruk ke dan sebagainya. Sebenarnya sebaliknya, sebab pesakit kanser yang menerima rawatan aktif adalah dalam risiko yang lebih tinggi untuk mendapat COVID. So memang kita nak protect kumpulan pesakit ni. Tetapi masalahnya senang je, sebab ada pelbagai jenis rawatan kemo yang berbeza, serta juga pelbagai jenis regimen. Mungkin anda menerima 2 atau 3 rawatan pada sekaligus, jadi kita tak pasti mengenai imun sistem anda. Yang terbaik, sila rujuk dengan segera kepada pakar onkologi anda dan mereka boleh buat keputusan yang sebaiknya. Dan saya kira mereka akan dapat, kita akan mulakan proses. Saya akan kembali kepada perempuan, tuan-tuan, untuk memberikan maklumat terkini tentang proses ini, di mana saya dipahamkan
pakar-pakar onkologi akan memberikan green light supaya anda boleh register dan anda boleh menerima vaksin seperti biasa, ataupun anda akan diberikan vaksin di pusat rawatan onkologi sendiri. So ini dalam dalam perbincangan bila dia dah dalam 1-2 hari ini bila dah diteluskan apa yang akan berlaku, kita akan communicate balik dengan tuan-tuan puan. Okey, bagaimana nak tahu immune system kita baik untuk menerima vaksin COVID? Okey. Sebenarnya, dan ni ada data yang baru, ada beberapa kajian yang baru saja keluar, maknanya dalam grup-grup pasien yang aktif treatment pun, yang di mana immune system mereka dijangkakan lemah akibat menerima rawatan aktif kanser, mereka juga menerima vaksin COVID secara normal. Dan bagi mereka, COVID vaksin tu menampakkan kesan aktiviti yang normal. So merangsangkan immune system seperti biasa. So bagi saya, tiada sebarang halangan, semua orang yang saya fikirkan dalam golongan kumpulan yang berbeza-beza yang telah saya terangkan tadi should be in a normal immune capacity, sepatutnya berada dalam keadaan imun yang normal dan boleh menerima vaksin COVID. Pengecualiannya adalah macam saya katakan, ada sedikit kajian ataupun assessment, penilaian yang perlu dilakukan secara individu ke atas pesakit yang menerima rawatan aktif. Jadi bagi mereka yang menerima rawatan aktif, sila rujuk dengan pakar onkologi anda. Bagi mereka yang lain, sila. Okey. Okey. Apakah yang berbeza setiap pesakit kanser dengan pesakit kanser lain dari segi pengambilan vaksin COVID? Setakat ini tak nampak beza. Tak kisahlah kanser mana yang tuan-tuan puan-puan pernah hadapi, tak ada bezanya antara jenis kanser yang anda hadapi itu dengan sama ada anda responsif kepada vaksin COVID atau tidak. Okey, so yang paling penting adalah sama ada macam saya katakan tadi, sama ada anda baru tamat rawatan, kena berhati-hati akan diberikan jangka masa yang sesuai, sama ada 3 bulan atau 6 bulan. Dalam masa lah, jangka masa 3 hingga 6 bulan untuk menerima vaksin selepas tamat rawatan. Dan mereka yang aktif dalam rawatan ni, macam saya kata, sila rujuk balik dan dapatkan keputusan tentang perjadualan anda. Tetapi bagi mereka yang lain, tak nampak perbezaan di antara jenis kanser dan penerimaan vaksin COVID. Jadi tak kisahlah anda dapat kanser jenis apa, kanser bahagian mana, sel apa, tak ada beza, sila boleh dapatkan vaksin COVID. Adakah faktor umur ini memainkan peranan? Setakat ni tak ada. Tetapi apa yang anda dapat lihat dan kerajaan buat faktor membuat penilaian berasaskan faktor yang sama adalah orang yang lebih tua, lebih 65 tahun, nampak lebih cenderung ataupun lebih mudah dibelengui COVID-19 jangkitan itu sendiri. Jadi kita percepatkan pemvaksinan untuk kumpulan itu supaya mereka dapat menerima protection dengan lebih cepat lagi lah. Okey. Setakat ni, okey, ada soalan, boleh tak memilih jenis vaksin? Setakat ni tak ada pilihan. Kita akan mengikut perjadualan serta vaksin yang sedia ada lah. Dan pada ketika ini nampak apa yang Kementerian Kesihatan telah jelaskan adalah mereka yang dalam fasa 1 dan mungkin sedikit daripada fasa 2 akan menerima vaksin Pfizer-BioNTech ini. Pengecualiannya adalah kepada mereka yang saya jelaskan tadi, mereka yang memang dah sedia tahu bahawa mereka ada masalah alergik yang serius, ada pernah mengalami anafilaksis. Bagi golongan ini mungkin ada pengecualian yang akan dibuat kerana kita tahu vaksin Pfizer ni ada kecenderungan dia yang sedikit untuk menyebabkan allergic reaction dalam golongan yang memang ada severe allergic reaction ni. Jadi bagi mereka mungkin akan dipilih menerima vaksin yang lain. Okey. Doktor, kalau saya seorang yang berumur 70 tahun, ada penyakit kencing manis, darah tinggi dan kolesterol,
ada tak masalah je kalau saya nak ambil vaksin COVID? Tak ada tuan. In fact, tuan lah di antara, I think tuan ke puan, sorry maaf, mungkin saya tersilap, tuan lah puan lah antara golongan yang at high risk. Sebab yang kita tahu mereka yang ada penyakit yang berbeza, tak kisahlah sebenarnya anda ada ubat apa yang anda ambil untuk kencing manis, darah tinggi, kolesterol, benda ini tidak memberikan impak kepada imun sistem anda. Sebaliknya, risiko anda untuk mendapat COVID sebenarnya tinggi. So bagi golongan ini silalah vaksin tanpa was-was. Macam kita ikut iklan Sabu Zaitun dulu. Okey. Umur saya 60 tahun, kanser saya dah masuk 9 tahun. Okey, saya juga ada diabetes, hypertension dan lung fibrosis. Puan, senang sahaja, bagi diabetes, hypertension dan lung fibrosis ni sebenarnya bagi saya, macam saya katakan, adalah meningkatkan kecenderungan saya untuk menggalakkan puan mengambil vaksin. Okey, bila puan kata ada kanser, saya minta rujuk balik dari segi kalau puan dah tamat rawatan, everything is okay, please vaksin. Okay, kalau puan still inactive rawatan, sila rujuk balik. Please go back and rujuk balik dengan segera. Kalau tidak, sila ambil vaksin, tak ada masalah. Okay, Puan Zainun. Okay, Puan Zainun bertanya, adakah side effect bagi pesakit kanser setelah mengambil vaksin ini? Puan, soalan yang saya kira paling baguslah sebab memang merisaukan juga, okey, bagi semua orang pesakit kanser lah. Tuan-tuan puan, sorry, saya minta maaf. Hari ini memang jealous sikit sebab banyak soalan. Lain kali kita on time lah Tapi hari ini saya sebab satu shock hari pertama, dan yang kedua banyak soalan siang pula kalau tak jawab. So kita duduk sama sikit Okey. So apakah kesan sampingan bagi pesakit kanser setelah mengambil vaksin ini? Puan, dalam maklumat ataupun data yang telah saya tunjukkan kepada puan adalah data pesakit penerima vaksin yang termasuk pesakit kanser. Dan secara asingnya kita tak dapat keluarkan, tetapi side effect secara keseluruhan nampak macam tak ada signal, tak ada isyarat yang membimbangkan. Okey. Ada beberapa kajian kecil yang kita dah start lihat keluar, sebab benda ni sampai saya cakap ni dalam sejam lebih ni, saya kira dah berapa puluh ribu orang dah menerima vaksin tau di seluruh dunia. So data ni dia berubah setiap hari, dan setakat ini berita bagus adalah tak nampak macam ada side effect. Tetapi dalam kita proses ni sedang dalam pelanjutan proses ini, as the data appears, as the data dah ada, saya akan laporkan kepada tuan-tuan puan dengan segera, secepat mungkin. Kita buat emergency session, jangan risau. Tapi setakat ni tak nampak ada side effect. Dan dalam kajian-kajian kecil yang dia memang kaji pesakit kanser secara khusus, bila menerima vaksin tak nampak ada sesuatu yang membimbangkan. Okey. Soalan seterusnya, adakah vaksin ini berpotensi mengaktifkan sel-sel kanser? Setakat ni tak nampak begitu. Di kalangan mereka yang menerima vaksin, tidak ada sebarang pengaktifan sel-sel kanser. Okey, dan sebaliknya saya letak balik dengan tuan-tuan perempuan, banyak daripada pesakit kanser kita yang sedia ada dalam kehidupan seharian mereka mengambil vaksin, sama tak kisahlah vaksin demam ke, vaksin flu tu, influenza ke, vaksin pneumokokal ke, mereka sama juga ambil vaksin, dan setakat ni tak ada masalah yang kita lihat dari segi pengaktifan sel kanser daripada mengambil vaksin-vaksin itu. Kenapa saya buat perbandingan dengan vaksin-vaksin itu? Kerana vaksin-vaksin itu telah digunakan selama bertahun-tahun dan kita tak nampak data, sebarang data zero yang menunjukkan ada sebarang signal di mana dia mengaktifkan sel-sel kanser. Jadi saya kira, dan data di sini punya setakat ni, walaupun beberapa bulan pun tak nampak macam ada sebarang side effect. Jadi berasaskan data hari ini dan juga melihat bila kita meninjau data daripada vaksin-vaksin yang kita telah gunakan pada masa lampau, tak nampak macam ada side effect untuk aktifkan sel-sel kanser. Okey. Apa beza vaksin satu dengan vaksin booster kedua? Okey, soalan yang bagus. Okey. Sebenarnya ini adalah maklumat yang kita dapat dalam satu minggu ni.
Okey. Saya kata tadi awal-awal bahawa vaksin Pfizer ni dia bagi dalam satu dos pertama dan kemudian selepas 21 hari itu dia bagi dos kedua. Okey. Antara hari pertama dengan hari kedua ni dos pertama dan dos kedua ini 21 hari ini kita lihat sebenarnya selepas hari ke-12 saya dah terangkan tadi ada peningkatan imuniti. Tapi persoalannya adakah peningkatan imuniti ini cukup? Itu yang menjadi persoalan. So kita baru ada data yang keluar, dia mengatakan sebenarnya dalam 15-16 hari selepas memberi satu dos, okey, kadar imuniti itu dah naik 85%. Okey, dan selepas dos kedua 21 hari itu pada hari ke-28 dan seterusnya dia tengok immunity level tu dah up lebih 95%. So sama ada dos satu ini sudah cukup atau tidak, setakat ini saranan dan recommendation daripada semua pengguna, meaning kerajaan serta countries yang menggunakan vaksin Pfizer mengatakan tiada perubahan kepada dos. Kita still guna 2 dos. Sebab sebenarnya dos pertama ini memang dia merangsangkan imuniti, tapi bila kita bagi dos kedua dia act sebagai booster untuk meningkatkan lagi imuniti. Apa guna booster dose ni bila kita bagi vaksin? Okey. Bila kita bagi vaksin booster dose ini adalah untuk merangsangkan lagi, kalau selalu dia ada kalau ada jangkitan kuman, dah ada immune system, dah lama tu selalunya respon dia akan keluar sedikit-sedikit. So bila kita dah aktifkan dia, dah banyak sel yang dah keluar, dah aktif dalam situation of acute infection. Sebab sekarang ni dok sibuk, banyak orang yang dapat COVID, menyebarkan COVID di sekeliling. Maknanya bila immune system kita lebih high, lebih tinggi, lebih banyak rangsangan, lebih aktif, lebih mudah untuk melawan jangkitan, melawan kebarangkalian untuk dijangkit. So kerana itulah kita memberikan booster dose untuk stimulate lagi immune system. So sama pada masa ini untuk vaksin Pfizer-BioNTech ni kita recommend still 2 dos. Ada beberapa vaksin termasuk vaksin J&J, Johnson & Johnson yang tengah slowly dia tengah baru keluar, baru approve, I think dalam 1-2 hari yang lepas, dia hanya menggunakan 1 dos sahaja. So that's quite the interesting thing. Tapi vaksin yang ada sekarang ni kita ada 2 dos and bila kita bagi booster shot ni adalah untuk meningkatkan immunity. Okey, adakah vaksin sesuai untuk orang tua? Saya kira saya dah jawab soalan ini. Dan I think this is memang kita galakkan bagi golongan orang yang lebih tua ni sekarang semacam age dia, jadi saya katakan orang yang lebih daripada 65 tahun. Memang kita galakkan is much more benefit rather than risk. Sebab risk of you getting COVID-19 tu seem to be very high. Dan bila anda sebagai warga yang lebih berumur mendapat COVID-19, barangkali anda mendapat versi yang jauh lebih teruk adalah ketara. Kita dah nampak evidence tu. Jadi memang sepatutnya lah. So in terms of side effect, saya dah present to saudara-saudari data dan nampak macam signal from the side effects is very very minimal. Bukan saya yang kata, tengoklah data daripada berapa puluh juta orang tu yang ambil. Okey, ada persoalan tentang ada beberapa persoalan yang baru habis kemoterapi pada bulan Februari dan boleh tak saya ambil vaksin. So bagi mereka yang menjawab mengemukakan soalan sebegini, bagai saya katakan tadi, anda sebenarnya jatuh dalam kumpulan yang baru habis rawatan. Jadi bagi mereka yang baru habis rawatan, kita galakkan tunggu di antara 3 hingga 6 bulan, tetapi please sila jumpa dengan pakar perawatan anda, terutamanya mereka yang baru habis rawatan ni mesti ada follow up dalam 1-2 minggu ni ataupun 2-3 minggu ni. Sila jumpa, sila jangan lupa pastikan dapat jawapan yang tentu dan confirm dan paling sahih pada masa itu. Okey. Adakah orang yang telah ada sejarah anafilaksis patut dapat vaksin ini? Okey, puan, kalau anda ada sejarah anafilaksis, macam saya katakan tadi, 90% daripada mereka 80% daripada mereka yang dapat anafilaksis tu
mereka ada either serious allergy or ada history of anaphylaxis. Jadi for puan memang tidak digalakkan untuk mendapat dos daripada vaksin Pfizer-BioNTech ini pada masa inilah. Okey. Saya akan sarankan kepada puan sebab kita ada beberapa vaksin lain yang akan sampai dan some of that vaccine we are very clear yang tak akan create any kind of allergic or anaphylaxis punya risk much lower than that of this vaccine. So tolong hubungi dalam melalui MySejahtera App tu dan juga I think kita ada beberapa mekanisme di mana anda boleh alert the system untuk bagi tahu bahawa saya ada sejarah anaphylaxis supaya mereka akan pantau puan untuk vaksin yang kemudiannya. Okey. Okey, ada puan yang bertanya bulan September, Oktober. Okey. So saya kira kalau puan telah mengambil vaksin hepatitis B dan baru habis pada bulan 2 2021 ni baru je, tetap maknanya saya fikir puan dah memang habis rawatan dan sebagainya. Jadi kalau golongan yang dah habis rawatan, saya katakan sila ambil vaksin, tak ada masalah. Memang digalakkan ambil vaksin. Okey. Ada persoalan tentang saya ada muscle pain dan nerve pain. Memang sedia ada lah dan boleh tak mendapat vaksin. Okey. So persoalannya untuk puan adalah dan ini yang sepatutnya saya kena jawab lah. Bila puan ambil vaksin ini adakah sakit otot dan sakit sendi dan sakit urat saraf tu akan jadi lebih teruk? So saya kira mungkin untuk beberapa hari. Okey, walaupun kebarangkaliannya adalah rendah. Mungkin untuk beberapa hari tetapi sakit kepada otot, sendi, saraf tu yang disebabkan sebagai side effect kepada vaksin jikalau ianya timbul adalah sesuatu yang akan hilang secara semula jadi. Tetapi dia tak akan affect the existing muscle pain, nerve pain. I think that might still be there lah. Okey. Ada satu lagi soalan daripada I think another viewer yang pernah ada kanser dan allergic to penicillin. Okey. Kalau puan betul-betul pasti bahawa puan adalah allergic to penicillin dan akan ada ruang merah di atas kulit kerana penicillin, dan kalau puan pasti tak ada sebarang alergi lain, tak ada masalah. Sebenarnya recommendation from US FDA dengan US government adalah bagi mereka yang allergic penicillin boleh mendapat vaksin COVID-19 kerana tidak ada kandungan dalam vaksin Pfizer COVID-19 ini yang ada menyebabkan allergic reaction bagi mereka yang ada alergi penicillin. Tapi puan tolong pastikan puan tak alergi dengan benda lain. Kalau hanya penicillin tak ada masalah, boleh dapatkan vaksin. Okey. So, soalan seterusnya, adakah pesakit kanser yang sedang mengandung atau merancang untuk mengandung boleh mengambil vaksin? Okey. Ini saya kena ketengahkan bagi mereka yang mengandung okey atau merancang untuk mengandung, mereka dah masuk dalam kategori lain. Macam kanak-kanak tadi, okey, kita golongan kanak-kanak dan wanita mengandung ataupun yang mahu mengandung ini sebab kita tak pasti mungkin mengandung kan. So bagi mereka ini memang ada instruction yang clear, setakat ini tak ada recommendation untuk mereka get vaccinated. Sebab kita tak tahu efek ke atas kanak-kanak yang dalam kandungan itu sendiri. Okey, walaupun begitu, okey, saya dipahamkan again data sedang menyatakan bahawa kita akan memulakan kajian ke atas kanak-kanak dan wanita mengandung di beberapa negara, tak adalah negara kita, jangan risau. Sebab selalu orang Malaysia ni duk worry sangat nak jadi test tube. Tapi tak ada pun. If for this group, I don't think kita consider vaccination at this point in time. Okay, so walaupun begitu, saya I am duty bound to share with you bahawa dalam data dari Amerika Syarikat ada lebih kurang 20,000 wanita mengandung yang telah menerima vaksin sama ada Pfizer atau di sana dia Pfizer atau Moderna,
dan di dalam grup ini tak nampak macam ada sebarang kesan. Tapi namun begitu, saranan secara rasmi adalah jangan. Setakat inilah sebabnya bukan siapa, bukan ada danger dan sebagainya, sebab kita tak tahu. Jadi itu lagi satu yang baik mengenai sains dan the medical science lah. Bila kita tak tahu, kita akan very clearly bagi tahu kita tak tahu. So jangan testing dulu, biar mereka confirmkan baru mereka akan check. Okey, so adakah sedang mengambil tamoxifen tahun kedua dari ke-10 dikira dalam kumpulan 4? Betul Puan, saya kira Puan dalam grup individu yang stabil dalam rawatan follow up. Bagi Puan tak ada masalah Puan. Sila dapatkan vaksin, tak ada masalah. Okey. Berapa lama vaksin ini akan bertahan dalam badan? Okey. Vaksin ini yang mRNA ni, okey, bila dia melakukan tugasnya, so kita tadi saya dah terangkan kepada tuan-tuan perempuan bagaimana vaksin ini bekerja. Dia akan createkan satu protein, dan protein ini akan keluar daripada sel tu, dan dia akan menjemput ataupun menampakkan diri supaya immune system kita akan terangsang dan akan makan protein. So maknanya bila dia bangunkan T-cell dalam sistem imun, sel T itu serta antibody, badan kita senjata dengan soldier dah siap. So lepas tu bila dia dah buat kerja dia, vaksin tu memang akan dimusnahkan oleh kandungan vaksin tu akan dimusnahkan sendiri oleh kita punya soldier, kita punya ahli tentera tu, dan kita punya immune system tu, antibody dia akan musnahkan vaksin. So itu secara normal, secara lumrah. Itulah tujuan vaksin. Bila dia dah masuk, kita dah inject, dia dah pergi, dia dah rangsangkan immune system kita dah makan, dia dah siap-siap. So tak ada kerisauan kerana persoalan ini adalah berapa lama vaksin ini akan bertahan dalam badan dan adakah vaksin ini akan hilang dengan kemo atau radioterapi. Jadi tak payah risau tentang sama ada kemo ke radioterapi, kerana sebenarnya vaksin ini memang dia akan secara normalnya akan dikeluarkanlah. So valid, saya faham sekarang soalan ni, kenapa kita risau tentang mereka dapat kemo, radioterapi. Dalam radioterapi, bagi kedua-duanya tak nampak macam ada signal macam akan mengganggu proses pembentukan immune system ni. Namun macam saya kata, susah untuk kita memberikan satu blanket green light pada semua. Kalau mereka dalam active treatment ni, tolong pergi rujuk balik. Kita nak tahu apa ubat yang tuan-tuan dan puan gunakan, serta sama ada dia akan interfere dalam immune system ni. Okey, dan kemudian soalan yang saya kira dah boleh terakhir untuk malam ni lah. Kalau allergic vancomycin, boleh ambil vaksin tak? Okey. So kalau puan allergic vancomycin, memang dah jelas vancomycin sahaja yang allergiknya. Setakat ini dalam the safety notice dari kerajaan Amerika Syarikat dan juga kerajaan Britain, inilah dua negara yang besar yang telah banyak sangat pesakit dia dah ambil vaksin Pfizer. Dia kata tak ada masalah, tapi dengan syarat memang pasti tak ada alergi lain lah. Okey, supaya kita kena kita kena test benda tu, dan kalau kita dah test benda tu dah okey, up lah. Okey, sebab dalam vaksin Pfizer BioNTech ni tiada sebarang bahan yang boleh mewujudkan alergi seperti yang daripada vancomycin, daripada kumpulan tu. Okey, tuan-tuan perempuan, saya harap sedikit sebanyak dapat membantu. Dua perkara. Satu, kalau tuan-tuan perempuan lihat tadi ada saya punya, dalam slide saya tu ada email, jadi boleh sambung email kalau ada sebarang soalan ataupun kerisauan, kebimbangan sebagainya tentang persoalan mengenai vaksin COVID-19 ni, Pfizer ni. Pada ketika ini sila email, kami akan jawab, kami akan make sure kami jawab
Kalau kami tak tahu, kami akan cari jawapannya dan jawab balik juga. Dan kami akan keluarkan dalam Facebook. Jadi kalau boleh mereka-mereka yang boleh follow, dah follow bagus. Kalau belum follow, follow lah kita orang punya Facebook supaya dapat update dan sebagainya. So bagi malam ini saya lebih kurang dah kering mulut kot, cakap sejam setengah. Jadi izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih kerana follow malam ni. Tengok session, harap berbaloi, harap dapat membantu. Tolonglah sebarkan panjang-panjangkan kepada mereka yang dapat mendengar dan mendapat manfaat. Sekian, selamat malam, ribuan terima kasih, kita jumpa lagi.